Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang semua penonton-penonton ke channel Cikgu Azul Nizam. Jadi untuk minggu kedua pembelajaran PDPR kita secara maya. Jadi cikgu akan sentuh tentang tajuk ataupun tentang unit 3, interaksi manusia dan komputer. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai Human Computer Interaction. Jadi untuk hari ini cikgu akan sentuh tentang subtopik 3.1 yang bertajuk reka bentuk interaksi. Okey, kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama, dalam topik ini pelajar-pelajar ataupun calon-calon, bukan calon-calon lah, semua anak-anak saya, semua murid-murid saya akan mengetahui dan mampu mengkaji keperluan antara manusia dan komputer. Yang kedua, dapat menilai produk interaktif berdasarkan tujuan dan prinsip asas reka bentuk interaktif. Yang ketiga, mengaplikasikan proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang dibangunkan. Yang keempat, menghasilkan prototipe paparan dan reka bentuk skrin. Yang kelima, membincangkan laporan dan penilaian kuantitatif terhadap paparan dan reka bentuk skrin. Jadi ini adalah 5 objektif pembelajaran yang akan semua anak-anak murid pelajari atau fahami di dalam subtopik 3.1 ini. Okey, kita sambung seterusnya. Untuk hari ini, cikgu tak sentuh kepada semuanya dari 10 tajuk, tapi cikgu hanya sentuh kepada 4 tajuk ni lah. Okey, yang pertama kita tengok apakah pengenalan interaksi manusia dan komputer. Di mana dalam pengenalan ini kita akan melihat kepada definisi IMK ataupun HCI ataupun Human Computer Interface. Dalam bahasa Inggeris ni lah. Yang kedua, kita nak melihat evolusi reka bentuk interaksi. Yang kedua, kita mengetahui apakah tujuan reka bentuk interaksi. Yang keempat, mengetahui kepentingan reka bentuk interaksi. Dan yang terakhir, apakah prinsip-prinsip asas reka bentuk interaktif lah. Jadi ini 4 perkara yang akan saya sentuh untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita tengok dahulu pengenalan. Okey, mengikut SCM Sigi 1992, muka P2 muka surat 6 lah. P2 pages. Ni P2 pages, jadi pages 6. Jadi muka surat 6 mengatakan human computer interface adalah hal-hal yang berkaitan dengan reka bentuk. Reka bentuk. Kalau paling senang reka bentuk ni anak-anak lihat dalam telefon bimbit awak lah ataupun peranti komputer dan sebagainya. Contohnya kalau Android dia ada bentuk yang lain. Kalau Apple dia ada bentuk yang lain. Kalau dalam komputer kita ada Windows, kita ada Mac dan sebagainya lah. Jadi semua akan mempunyai reka bentuk yang lain. Kenapa dia perlu mempunyai reka bentuk yang lain? Kerana dia telah dipatentkan. Apabila telah dipatentkan, maksudnya orang lain tak boleh tiru ataupun boleh cetak, menciplak, kerana dia telah tertakluk di bawah undang-undang digital. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan reka bentuk, berkaitan dengan penilaian, berkaitan dengan implementasi sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia serta kajian tentang fenomena yang terlibat dengannya. Itu apakah yang dimaksudkan human computer interface ataupun interaksi manusia dan komputer menurut SCM-SIGI. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam sesebuah interaksi manusia dan komputer, ia terdiri
terdiri daripada antaramuka. Antaramuka dan yang kedua adalah bahagian aplikasi. Okey, apa itu antaramuka? Antaramuka contoh dia kalau kita lihat Windows, macam kalau saya guna PowerPoint kan, PowerPoint ada antaramuka dia yang tersendiri. Word ada antaramuka dia yang tersendiri. Itu semua adalah anak-anak di bawah Windows. Tetapi kalau kita gunakan open source, kita ada OpenOffice. OpenOffice, kita tengok antaramuka antara OpenOffice dengan Windows adalah beza dia takkan sama. Okey, media antaramuka manusia dan terdiri daripada media tekstual. Tekstual ni maksudnya dari bentuk teks. Yang kedua adalah graphic user interface. Graphic user interface ni macam sekarang lah yang banyak anak-anak gunalah. Anak-anak millennium, anak-anak tahun 20-an ni banyak gunakan graphical user interface. Apakah graphical user interface? Ni contoh macam menu ni. Menu ni semua kategori grafik lah. Tapi dia bentuk yang konvensional kan, sebab dia masih menggunakan tulisan menu. Jadi kalau dalam komputer sekarang, dia banyak gunakan gambar lah. Gambarnya untuk mewakili sesuatu ikon. Okey, itu yang pertama. Okey, yang seterusnya, kita tengok daripada segi definisi pula. Mengikut Stone Jarrett et al. 2001, interaksi manusia dan komputer adalah sebahagian daripada sistem komputer yang berinteraksi dengan pengguna bagi melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai matlamat beliau. Maksudnya komputer melaksanakan tugaslah dengan sesuatu matlamat. Jadi dia ada matlamat dia yang perlu dicapai lah. Okey, yang seterusnya. Okey, reka bentuk interaksi akan menggambarkan tingkah laku pengguna dan menentukan bagaimana sistem akan merespon serta menangani tingkah laku pengguna tersebut. Tu daripada segi inilah. Mengikut James Garrett 2011. Selain itu, interaksi manusia dan komputer juga merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan hubungan manusia dan komputer yang meliputi perancangan, perkembangan, dan implementasi antara muka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Dengan kata mudah yang difahamilah, bukan bahasa buku kan. Maksudnya, contohnya macam kita nak menggunakan komputer kan. Jadi macam mana kita nak berkomunikasi? Berkomunikasi adalah menggunakan graphic user interface. Jadi kita nak berkomunikasi, kita tak boleh cakap kan. Jadi ikon-ikon ataupun graphic user interface yang terdapat dekat komputer tu yang akan membolehkan kita dan komputer ataupun kita dan handphone berinteraksi antara satu sama lain. Itu dikata berkaitan hubungan manusia dan komputer agar tujuan dia supaya mudah digunakan oleh manusia. Itu daripada segi definisi. Kita tengok daripada evolusi reka bentuk interaksi. Tahun 50-an, antara muka pada level hardware untuk teknik switch panel. Switch panel ni dia apa? Maksudnya A0101 lah. Maksud kalau kita tekan 1, kalau tekan 0, tidak. Okey, yang kedua tahun 70-an, antara muka menggunakan level program. Maksudnya kita dah mula gunakan coding. Jadi 60, 70-an kita dah menggunakan bahasa pengaturcaraan. Jadi bahasa pengaturcaraan yang digunakan pada tahun tersebut adalah COBOL dan Fortran. Tahun 70 hingga 90 kita menggunakan instruksi ataupun arahan kan. Jadi memberi arahan. Tahun 80-an kita dah menggunakan graphic user interface. Graphic user interface dan dalam bentuk multimedia. Tahun 90-an kita menggunakan network dan kita menggunakan cookware. Dan pada masa kini perkembangan dengan lebih luas, kita akan gunakan mobile device, consumer elektronik dan interaktif screen. Itu evolusi lah ataupun perkembangan
reka bentuk interaksi daripada tahun 1950-an sehingga masa kini. Okey, apakah tujuan kita membuat interaksi komputer? Okey, pertama, tujuan dia berguna. Berguna macam mana? Ia berguna kepada manusia lah ataupun kita boleh gunakan. Yang kedua, selamat. Yang ketiga, produktif. Yang keempat, efektif. Yang kelima, efisien. Dan yang keenam, fungsional. Apa tu fungsional? Maksudnya dia mempunyai kepelbagaian fungsi. Itu maksud fungsional. Okey, daripada segi sudut pasaran, interaksi antara manusia dan komputer membolehkan jika sesuatu produk sukar digunakan, pengguna dapat beralih ke produk yang lain. Jadi manusia menggunakan komputer setiap hari dan manusia tiada masa untuk belajar. Ini daripada segi sudut pasaran lah. Kenapa produk? Kenapa contohnya macam senang mudah mudah dikatakan? Kenapa kita contohnya kalau dahulu kita gunakan Nokia? Kenapa sekarang kita gunakan Samsung dan Huawei? Sebab apa? Sebab Nokia dia tak berubah kepada masa alam lah. Dia tak mengikut peredaran zaman. Jadi Huawei dan Samsung ni dia mengikut peredaran zaman. Walaupun pada masa dahulu Nokia adalah jenama yang popular, tetapi pada masa sekarang boleh dibilang berapa ramai pengguna Nokia kerana produk Nokia sekarang sudah dikira sebagai outdated. Okey, yang kedua, komputer atau peralatan seharusnya mudah digunakan. Yang ketiga, sistem harus mempunyai reka bentuk yang baik. Keempat, latihan yang minimum dan pengguna yang pelbagai. Jadi yang ni konsep dia saya rasa tak ada masalah untuk awak hafalah satu per satu. Okey, daripada segi sudut kemanusiaan, kenapa kita perlu menggunakan komputer? Kerana manusia mempunyai kelemahan. Kelemahan ini banyaklah, termasuk juga diri saya kan, banyak kelemahan saya kan berbanding kekuatan yang ada pada kita. Okey, yang kedua, kesilapan, ralat yang mengakibatkan kehilangan masa, kehilangan wang, kehilangan nyawa jika melibatkan sistem yang kritikal dan kehilangan semangat. Jadi itu kepentingan-kepentingan daripada segi sudut kemanusiaan. Okay, kita tengok daripada segi sudut sosial. Kenapa komputer penting? Kenapa interaksi manusia dan komputer ini penting? Kerana daripada segi sosial, komputer mampu memberi sumbangan yang besar dalam kehidupan manusia jika tidak diabaikan. Untuk pembelajaran anak-anak, jadi ini penting kan, terutama sekarang pasca COVID kan, sangat berguna komputernya. Jadi kebanyakan ibu bapa akan mencari komputer ataupun peranti yang mempunyai interaksi manusia dan komputer yang sangat baik. Yang ketiga, dapat memberi nasihat ahli berdasarkan informasi dan sejarah. Yang kelima, dapat mengawal lalu lintas dan lintasan udara. Yang keenam, mengawal kilang, bahan kimia dan nuklear. Yang ketujuh, misi-misi antara lepas. Itu kepentingan interaksi manusia dan komputer pada masa kini. Okey, dan yang seterusnya kita tengok prinsip antara muka. Jadi prinsip antara muka, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ni awak perlu hafalah satu per satu. Okey, yang pertama ni kebiasaan pengguna. Jadi antara muka perlu berdasarkan istilah dan konsep yang biasa digunakan, yang biasa kepada pengguna bagi sistem tersebut dan bukan mengikut apa yang biasa kepada mereka bentuk. Jadi maksudnya pembangunan asas reka bentuk komputer ni atau asas reka bentuk interaksi yang perlu digunakan, bahawa kita perlu memenuhi kehendak pengguna lah. Kita perlu memenuhi kehendak pengguna, bukan memenuhi kehendak developer ataupun pembangun reka bentuk tersebut. Okey, yang kedua, daripada segi ketekalan, kekonsistenan dapat mengurangkan masa mempelajari sistem, arahan, menu dan sebagainya perlu mempunyai format yang sama bagi keseluruhan sistem. Ketiga, minimal surprise, mengurangkan surprise yang minimum ataupun yang paling sedikit lah, surprise yang paling sedikit. Kenapa? Kerana reka bentuk perlu memastikan arahan yang sama
dan mempunyai kesan atau perlakuan yang sama. Yang keempat, kebolehpulihan antarmuka pengguna perlu mengandungi kemudahan yang dapat membantu pengguna pulih dari kesilapan yang dibuat. Contohnya, kemudahan undo dan confirmation of destructive action. Keenam, ada panduan pengguna. Panduan pengguna ni macam beli handphone kan. Beli handphone, beli laptop dan sebagainya, beli TV, semua peralatan elektrik. Kita akan dibekalkan dengan manual pengguna. Cuma kita baca tak baca je kan. Kebanyakan orang dapat, tak baca, buang. Termasuklah diri saya sendiri. Pentingnya manual pengguna kenapa? Kerana dia dapat membantu penggunalah dalam memahami seluruh kehendak. Yang terakhir adalah kepelbagaian pengguna ataupun user diversity, iaitu kemudahan interaksi bagi pengguna. Pelbagai pengguna sistem tersebut perlu disediakan. Contohnya first time user, more experienced user yang berkehendak kepada interaksi yang berlainan. Itu adalah prinsip-prinsip. Okay, jadi saya rasa sebelum saya akhiri saya punya kelas, ini adalah latihan yang saya berikan. Jadi nanti minta anak-anak hantarlah latihan tersebut dalam Telegram, dalam grup Telegram lah yang telah saya bekalkan. Yang telah kita semua join lah, bukan saya bekalkan. Okay, jadi saya rasa itu sahaja untuk kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Dan saya doakan semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dan kita sentiasa menjaga SOP COVID supaya kita semua insya-Allah tidak terjerat lah, tidak terlibat dalam ataupun menjadi mangsa penyakit COVID-19 ini. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton kerana menonton dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.